Hi guys, welcome to my YouTube channel. Okay, hari ni Alia nak share tentang idea Alia, pendapat Alia tentang anjakan transformasi sistem pendidikan. Sebenarnya idea ni datang masa Alia tengah buat discussion dengan group members Alia untuk subjek salah satu subjek yang Alia belajar dekat UM. Before this, kita orang discuss pasal tentang macam mana nak menambah baik anjakan sistem pendidikan yang ada waktu sekarang lah. Sekarang ni, buat masa sekarang ni, kita ada 11 anjakan transformasi sistem pendidikan. And tak dinafikan yang 11 anjakan ni sebenarnya dah cukup baik dah untuk negara kita. Macam-macam yang ada dekat dalam 11 anjakan tu. Tapi dekat sini Alia nak share sikit anjakan yang idea Alia yang Alia rasa kerajaan boleh menambah baikkan, dengan berharapnya agar Alia share kat sini, kemungkinan ada yang tengok video Alia dan hasrat Alia ni one day ataupun akan datang akan wujud, mana tahu kan. So anjakan yang pertama yang Alia cadangkan ialah menyediakan kandungan dan kemudahan pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Di sini Alia cadangkan dengan menjadikan subjek asas sains komputer sebagai subjek wajib dan salah satu subjek penting bagi semua pelajar. Okey. Kat sini kita semua tahu yang subjek sains komputer bukanlah subjek wajib yang perlu diambil oleh semua pelajar buat masa sekarang ni. Dia adalah subjek pilihan di mana pelajar boleh memilih sama ada ingin mengambil subjek tersebut ataupun tidak. So, Alia cadangkan bahawa subjek asas sains komputer ni akan menjadi subjek wajib ambil oleh semua pelajar kelak. Kerana kita sekarang hidup di dalam era yang serba maju, yang di mana teknologi merupakan kemudahan yang keperluan utama yang kita gunakan. Okey. So di dalam era ini, kenapa kita tak masukkan subjek asas sains komputer tu sebagai subjek wajib yang diambil oleh semua pelajar? Kenapa perlu menjadikan subjek pilihan? So, bagi Alia, kita perlulah mendidik pelajar kita untuk mengetahui tentang asas-asas sains komputer ni. Sebagai contoh yang dapat kita lihat, sekarang ni di era pandemik ini, COVID, dulu kita mengadakan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu menggunakan Google Classroom, Google Meet dan macam-macam lah aktiviti kerja, latihan yang diberikan menggunakan teknologi, itu internet. So boleh dikatakan ramai pelajar yang tidak reti menggunakan benda tu. Padahal benda tu sesimpel pun guna Word, Microsoft Word ataupun PDF, buat PowerPoint, buat slide. Diorang still tak reti untuk menggunakan benda tu. Diorang still tak reti macam mana nak guna Google Meet, macam mana nak guna Google Classroom. Diorang tak reti nak guna email. So bagi Alia, sekarang ni di dalam yang dunia sebelum maju ni, benda tu amatlah merepek. Kenapa pelajar kita tak reti guna benda tu semua? Mungkin kita boleh lihat, kalau kita berada di kawasan bandar, ya memang kebanyakan pelajar dapat explore benda tu, tahu benda tu. Tapi adakah korang lihat untuk pelajar yang di luar bandar, di mana mereka tiada kemudahan dan tiada kemudahan dan tiada sumber untuk mengetahui tentang teknologi terkini. So kalau kita wajibkan semua pelajar mengambil asas sains komputer ni,
semua pelajar akan tahu sedikit sebanyak, even sekecil-kecil mana pun diorang akan tahu tentang teknologi terkini. Idea yang Alia cadangkan ni juga sebenarnya untuk pelajar di Malaysia ni dapat berdaya saing dengan pelajar di luar negara. Seperti yang kita lihat di negara maju yang lain, contohnya Jepun. Diorang amatlah, teknologi diorang memang kemas hadapan terus. Contohnya sistem parkiran diorang. Diorang ada sistem parkiran bertingkat. Bukan sahaja untuk kereta, malah untuk basikal. Ini salah satu teknologi yang amat moden ya, di mana dekat Malaysia kita tidak ada lagi benda tu. So Alia rasa untuk mendedahkan pelajar kita ke arah dunia pemodenan di mana negara-negara maju yang lain telah capai, kita perlulah mewajibkan subjek asas sains komputer ni untuk semua pelajar, bukan menjadi subjek pilihan seperti sekarang. Yang kedua, menekankan penggunaan teknologi terkini kepada pelajar. Maksud Alia dekat sini ialah guru-guru memainkan peranan penting untuk bagi tahu student kita teknologi sekarang. Kita bagi tahu diorang mungkin tak tahu kan penggunaan, macam mana nak guna. Contoh, diorang tak penggunaan Google, Padlet, apa lagi satu, tak ingat lah. Kita kena bagi tahu diorang kegunaan benda tu. So diorang tahu, even diorang macam diorang dekat kawasan luar bandar pun diorang tahu, oh benda tu tak adalah diorang ketinggalan sangat. Diorang taklah diorang macam katak di bawah tempurung tak tahu apa-apa. At least diorang tahu benda tu, even sikit diorang tahu kewujudan benda tu. Dan yang ketiga, menyediakan kemudahan teknologi seperti makmal komputer yang mencukupi untuk semua pelajar. Dah kalau kita wajibkan asas sains komputer sebagai subjek penting, salah satu subjek wajib, so menyediakan kemudahan teknologi seperti makmal komputer juga ialah wajib lah. And mungkin pakai banyak duit, tapi untuk kegunaan di dunia serba maju ini yang sekarang ini, adalah rasa benda ni memang amat perlu dilakukan. Bukan lagi untuk menjadikan dia sebagai subjek pilihan seperti sekarang. Subjek asas sains komputer perlu diambil oleh semua pelajar buat masa kini. Okey, anjakan kedua yang Alia cadangkan ialah mewajibkan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Mewajibkan setiap pelajar di Malaysia menguasai bahasa Melayu sebelum tamat persekolahan. Ini bermaksud kita semua tahu yang syarat wajib lulus SPM ataupun lulus SPM ialah bahasa Malaysia kena lulus, sejarah kena lulus. Kan? Benda tu, dua tu untuk dapat SPM. Tapi Alia cadangkan supaya setiap pelajar di Malaysia ini, kalau diorang nak tamat persekolahan, diorang kena menguasai bahasa Melayu. Selagi diorang tak menguasai bahasa Melayu, diorang tak boleh tamat persekolahan. Menguasai dalam masalah ialah bukan sahaja lulus, tapi mungkin BE. Maksudnya diorang boleh bercakap bahasa Melayu, diorang tahu cakap bahasa Melayu. Ini sebab pengalaman Alia sendiri, di mana Alia bekerja dengan sebuah syarikat yang dia Chinese and dia tak reti bahasa Melayu. Alia terkejut. Itu satu. And bukan setakat Chinese, Melayu sendiri, seperti yang kita lihat, Melayu sendiri, macam korang tahu kan, kat YouTubers ni yang mana golongan-golongan bangsawan ni, anak dorang tak reti pun cakap bahasa Melayu, and dorang bangga anak dorang tak reti cakap bahasa Melayu, padahal dorang lahir di Malaysia dan dorang orang Malaysia. Kalau tak lahir di Malaysia pun, lahir luar negara macam mana pun, still bahasa Melayu, korang duduk kat Malaysia, so kena reti cakap bahasa Melayu. Tapi dorang tak reti, and dorang bangga yang anak dorang ataupun dorang sendiri tak reti cakap bahasa Melayu. So Alia cadangkan sebelum semua pelajar
menamatkan persekolahan diorang perlu menguasai bahasa Melayu, diorang perlu reti cakap bahasa Melayu, diorang perlu tahu tentang bahasa Melayu, bukan semata-mata lulus grade D di dalam SPM. Dan yang kedua, menjadikan bahasa Inggeris sebagai subjek wajib lulus seperti bahasa Melayu dan sejarah. Okey, macam ada cakap tadi, subjek wajib lulus ialah bahasa Melayu dan sejarah. Dan Ala cadangkan bahasa Inggeris menjadikan subjek wajib lulus. Ini untuk sekurang-kurangnya rakyat Malaysia, pelajar di Malaysia tahu basic bahasa Inggeris. Taklah diorang tak tahu sangat, diorang tahulah macam mana nak kenalkan diri diorang ke apa ke. So at least diorang dapat survive di alam pekerjaan kelak, ataupun dapat survive kalau ada pelancong ke, ataupun diorang tersesat dekat luar negara ke apa kan, yang perlukan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. At least diorang tahu basic. So Ala cadangkan menjadikan bahasa Inggeris sebagai wajib lulus, dan bahasa Melayu perlu menguasai, bukan sahaja bukan sahaja wajib lulus, tapi perlu menguasai. Dan yang ketiga, melaksanakan KSSR dan KSSM Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris untuk semua jenis sekolah di Malaysia dengan sokongan pemulihan yang intensif bagi murid yang memerlukan. Ini bermaksud kalau contoh pelajar tu tak dapat menguasai bahasa Inggeris, gagal dalam bahasa Inggeris, mungkin satu kelas tambahan ataupun aktiviti yang boleh dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan pelajar tersebut. Sama juga dengan bahasa Melayu, jika ada pelajar yang tidak dapat berkomunikasi dalam bahasa Melayu, sangat teruk dalam bahasa Melayu, so sekolah perlu menyediakan kelas tambahan ataupun aktiviti tambahan untuk pelajar tersebut menguasai bahasa Melayu tersebut. Dan yang terakhir sekali, meningkatkan kemahiran guru bahasa Malaysia, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Maksudnya meningkatkan kemahiran ni maksudnya macam dari masa ke semasa dunia bertambah maju dan penggunaan bahasa pun bertambah meluas. So mungkin perlu menyediakan kursus untuk guru-guru ini untuk meningkatkan diorang punya kemahiran. Okey, Alia rasa sampai situ je idea yang Alia share pada hari ini. Alia harap one day hasrat Alia yang Alia ceritakan hari ini, Alia kongsi dengan korang hari ini dapat dilaksanakan. Harap-harapnya kelak pada masa terdekat, Alia sangat berharap untuk menaikkan taraf teknologi di negara kita. Dan jangan lupa share, like, comment and subscribe, and see you at the next video. Thank you for watching. Bye.